hadis di muka surat 64. Ni berkaitan dengan apa yang perlu kita jaga dalam hak kita bersama dengan jiran kita. Hak-hak jiran yang perlu kita jaga. Kadang-kadang kita kata okeylah, saya nak jadi jiran yang baik. Baik yang macam mana, kita nak tanya. Kadang-kadang bila kita tak belajar, kita kata baiklah baik, yang penting saya tak kacau orang lain. Salah. Baik tak, istilah baik maknanya tak kacau orang tu salah. Sebab selalunya orang yang tak kacau orang tu lah yang tak baik dalam Islam, dalam Islam. Di pandangan mata masyarakat mungkin banyak pun anak-anak bujang yang kata saya tak kacau orang. Kenapa mak nak marah saya? Tu kan, bila mak marah, dia kata kenapa mak nak marah saya tak kacau siapa-siapa pun. Tak kacau siapa-siapa tu sebab apa? Sebab duk main game 24 jam dalam bilik, kan? Lepas tu tidur lewat, subuh tak bangun. Dia kata saya tak kacau siapa-siapa pun. Kenapa orang nak marah saya, kan? Kenapa orang nak blame saya? Dia rasa tak kacau orang, tapi cara hidup dia tu mengganggu fikiran orang, kan? Cara hidup yang akhirnya setiap pagi, setiap subuh orang kena kejutkan, kan? Orang jadi letih, orang lain jadi stres, orang lain jadi sakit jantung, tengok kehidupan kita. Macam tu juga seorang anak kalau nak jadi anak yang soleh, itu adalah kaedahnya membanggakan kedua orang tua. Baik, kalau anak dia tu duk kerja main sepanjang masa, cara hidup dia itu tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW kehendaki, apa yang Nabi SAW ajarkan. Dah tentu mak bapak tengok pening kepala, serabut. Solat nak kena suruh, umur dah 25, dan tak boleh bangun solat sendiri, nak kena suruh, kan? Jadi kita kata walaupun dia nampak macam tak menyusahkan siapa-siapa, tapi sebenarnya cara hidup dia tu menyusahkan orang. Jadi kita ni kalau nak jadi jiran yang baik, jangan reka-reka gitu. Macam mana nak jadi baik? Saya jadi baik lah. Itu dah ada kaedah, Nabi ajarkan. Baik, nak jadi jiran yang baik, apa dia yang kita kena buat? Dalam hadis ni sebutkan, idza sta'anaka a'antahu. Satu, jika dia iaitu jiran, jiran itu minta tolong, hendaklah kamu tolong. Wa idza istaqradaka aqraftahu. Apabila dia minta untuk meminjam sesuatu, maka berilah dia pinjam. Baik. Maknanya poin dia, kita ambil poin. Kalau boleh tandalah yang bagi yang ada buku. Baik, yang pertama tolong, yang kedua pinjam. Bagi dia pinjam. Baik, yang ketiga, wa idza asabahu khairun hannatahu. Apabila dia sakit, ziarahi dia. Jadi yang ketiga adalah ziarah. Wa idza asabathu musibatun azzaitahu. Sekiranya dia mendapat kebaikan, ucapkan tahniah. Baik, wa idza matat taba'ta jinazatahu. Jika dia ditimpa musibah, tadi wa idza asabahu khairun hannatahu. Bila dia mendapat kebaikan, maka berilah tahniah. Wa idza asabathu musibatun azzaitahu. Dan ketika dia ditimpa musibah, maka ucapkan takziah. Takziah. Wa idza matat taba'ta jinazatahu. Apabila dia mati, meninggal dunia, maka ikuti jenazah dia. Kemudian wala tastatilu alaihi bil bina'i tahjubu anhu rih illa biiznih. Dan jangan dibina, diubah suai rumah, renovation, sehingga menghalang laluan angin ke rumah jiran, melainkan dengan izinnya. Kena minta izin nak buat renovation. Wala tu'dhihi biqutar qinrika illa an taghrifa lahu minha. Jangan sakitinya dengan bau masakan dari rumahmu, melainkan engkau berikan sedikit dari masakan itu kepadanya. Masakan, wala wa in ishtaraita fakihatan fahdilahu. Jika kamu membeli buah, maka hadiahkan sedikit kepadanya. Setiap kali beli buah, kena bagi orang sebelah sikit. Nanti kita berai. Fa illam taf'al fa adkhilha sirran. Seandainya kamu tidak melakukannya, maka bawalah masuk buah itu ke dalam rumah secara diam-diam. Dia ajar sembunyi-sembunyi pula. Nanti
nanti kita hurai. Jangan buat faham sendiri dulu lah. Tunggu Ustaz. Wala yakhruju biha waladuka liyaghidha biha waladahu. Jangan sampai anakmu mengeluarkan buah itu dari rumah untuk menimbulkan kemarahan anak jirannya. Tak jelas? Ada berapa poin kat situ? Satu, menolong. Kita sambil huraikan lah. Baik, satu, poin yang pertama adalah menolong. Dan tolong ni konsepnya, kalau dia minta tolong, maka masa tu wajib. Kalau dia tak minta tolong, sunat. Ada beza orang beriman sama orang beriman ni, bukan hanya jiran pun, sesama kita. Kalau orang tak minta tolong, maka sunat hukumnya untuk kita menolong orang ketika dia memerlukan, dapat pahala. Tapi ketika dia dah minta tolong khusus kepada kita, maka wajib untuk kita menolong dia sekiranya tidak ada kemudaratan lain yang lebih besar. Jadi kalau jiran minta tolong dengan kita, wajib untuk kita tolong dia. Dan kalau memang pertolongan itu sangat diperlukan dan pertolongan itu bukanlah satu kemungkaran. Kena bezakan, maknanya pertolongan tu mestilah pertolongan yang amal soleh gitu. Misal dia tengah berkebun nak angkat pasu bunga. Pasu bunga berat, dia nampak kita, dia pun minta tolong, Kak boleh tolong angkat sama-sama. Itu maknanya dah minta tolong. Wajib untuk kita tolong. Ini jangan timbul masalah. Habis jiran tu tiap-tiap hari nak angkat pasu bunga, tiap-tiap hari minta tolong kita. Dah, itu jiran tu pula lah punya perangai. Maksudnya jiran tu pula lah kena jaga adab dia. Kalau ada jiran macam tu, senang ajak dia pergi kelas pengajian sama-sama gitu. Biar dia tahu sebagai jiran, kita juga patut menjadi jiran yang tidak menyakiti orang lain. Kalau dah tiap-tiap hari angkat pasu bunga, lepas tu orang sebelah pula umur veteran 66 tahun kan, lepas tu dia duduk minta tolong, maka tu yang kita katakan menolong jika tidak ada kemudaratan yang lebih besar. Maksudnya kalau lepas angkat pasu bunga kita masuk hospital, tak boleh lah. Tak boleh kan, maknanya kita bukan keupayaan kita gitu. Baik, kena ingat dalam kita nak melakukan benda yang sunat ataupun kita nak melakukan kebaikan, itu dalam Islam selalu melihat kepada masalih mursalah. Maksudnya melihat kepada maslahat kebaikan gitu. Kena fikirkan bahawa kesan daripada apa yang kita lakukan ni akan mendatangkan kebaikan lebih daripada keburukan. Jangan target apa yang akan kita lakukan ni adalah yang akan mendatangkan kebaikan semata-mata tanpa ada keburukan. Tidak, itu mustahil. Sebab kehidupan dunia ini tidak ada satu benda pun yang hanya ada kebaikan. Dia pasti ada kedua-duanya. Sebab itu yang kita perlu pilih dalam membuat keputusan adalah pilih yang mana keburukannya lebih kecil, pilih yang mana kebaikannya lebih besar. Itu yang diajarkan oleh ulama. Bukan pilih apa yang semata-mata mendatangkan kebaikan. Itu mustahil. Sekalipun benda itu benda baik gitu. Contoh makan, makan baik kan. Kalau kita makan makanan yang kita masak halal, thayyiban, tak ada apa-apa masalah, kita makan pula bersama keluarga, baik. Tapi adakah pada makan tu tidak ada kemudaratan? Ada kan? Kalau terlampau banyak mudarat lah kan? Jadi maknanya pilih yang mana kemudaratannya lebih kecil. Buat keputusan tu berdasarkan kepada kehendak Allah yang mana kebaikannya lebih besar. Jadi nak menolong orang pun pilih pertolongan yang mana kebaikannya itu kita anggarkan, kita boleh andaikan kebaikan yang datang adalah lebih besar. Jadi kalau misalnya jiran kita tu bergaduh suami isteri contoh kan, bergaduh suami isteri, tiba-tiba dia minta tolong kita, tolong sembunyikan dia. Jadi dia datang rumah kita, Kak minta tolong saya nak sembunyi kat rumah Kak, nanti kalau suami saya tanya, cakap saya tak ada. Kita pun kata, oh ni jiran minta tolong ni, kena tolong. Salah, itu maksiat. Bersekongkol untuk menyembunyikan isteri orang, itu maksiat. Jadi walaupun kita kata, tapi kita tengoklah, kita tengok dulu kemudaratan apa yang nak dibawa oleh suami dia. Tapi kok mana pun sebenarnya seorang wanita itu yang lebih berhak atas dia tu suami dia, apatah lagi berbanding dengan jiran dia. Apalagi sekadar dia kata, saya merajuk semalam minta beli baju, suami tak mau belikan, hari ni saya nak merajuk, saya nak sembunyi, saya sembunyi rumah akak boleh kan? Kita pun boleh, silakan buat macam rumah sendiri. Itu jiran yang tak baik walaupun nampak baik.
Itu kita kata baik tu mestilah baik di sisi Allah, bukan baik pada pandangan manusia. Mungkin jiran kita akan kata, oh, awak ni memang jiran aku dunia akhirat lah, yang terbaik lah, the best among the best, kan? Tapi di sisi Allah tak, itu bukan jiran yang baik. Baik tu adalah jiran yang baik ataupun seorang yang baik adalah yang selalu membawa manusia lain tu lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu yang pertama, kita menolong ketika jiran minta tolong.